بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah dapat bersama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala sementara menunggu waktu fardu zuhur. Kita akan kupaskan berkenaan dengan kaedah fiqh, yaitu kaedah yang kedua, al-yaqin la yuzalu bisyak. Pada bulan yang sudah kita kupas kaedah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Ya, tiap-tiap perkara itu bergantung kepada qasadnya, bergantung kepada niatnya. Dan hari ini insya-Allah kita cuba kupaskan berkenaan dengan kaedah yang kedua, al-yaqin la yuzalu bisyak. Ya. Setengah orang baca al-yaqin la yazalu bisyak. Ya, tetapi kita lebih membaca al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang bermaksud keyakinan. Keyakinan itu tidak dapat disingkirkan dengan semata-mata adanya syak. Benda yang syak ini tidak mampu untuk mengubah tahap keyakinan, melainkan keyakinan dengan keyakinan itu, bukti yang sudah ada baru boleh menggugat kedudukan keyakinan. Baik, nanti kita lihat. Ya. Dari huraian pada maksud ini, kita lihat bahawa sesuatu perkara yang telah diyakini tidak akan hilang dengan kedatangan syak, iaitu keraguan terhadap keyakinan tadi. Jadi dalil dalam Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala telah datangkan dalil yang menyebabkan ulama fiqh telah mengambil kira keyakinan di dalam kaedah yang telah ditetapkan, kaedah fiqh ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرَهُمْ إِلَّا الظَّنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Sadaqallahul azim. Allah telah nyatakan di dalam surah Yunus ayat 36 yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja. Padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak yang menentukan sesuatu kebenaran, yaitu i'tiqad. I'tiqad ini benda yang dah tersimpul. Sebab itu akidah ini orang panggil simpulan, yang betul-betul mantap, pegangan yang betul-betul kuat, ikatan simpulan yang betul-betul kukuh. Jadi itu yang dipanggil sebagai keyakinan. Ada orang percaya i'tiqad dia pada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tak percaya benda-benda lain. Dia tak percaya kepada Allah. Dia percaya kepada benda-benda lain. Tidak ada. Ya, sebab itu i'tiqad, akidah itu adalah satu keyakinan yang tahap tertinggi sekali. Ya. Tapi kalau mereka menyatakan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia percaya benda-benda karut lagi. Kapal terbang hilang, duk percaya ke bomo. Itu tak ada akidah. Akidah rosak. Ya. Duk percaya ke orang lain yang bagi beras, bagi nasi. Itu pun akidah mengarut. Gugur akidah dia, tuan-tuan. Sebab apa? Keyakinan dia dah lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asbab kepada dapatnya beras, asbab kepada dapatnya benda-benda lain melalui manusia, katakan, itu adalah merupakan asbab sahaja. Ya,
jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala nak salurkan. Rezeki tak kira lah bentuk apa sekalipun, tapi itu adalah merupakan asbab. Itu dah mengaji bab akidah dah. Kita nak kupas hari ni kaedah fiqh, tapi itu yang saya nak bagi tahu berkenaan dengan i'tiqad, simpulan keyakinan. Ya, jadi i'tiqad itu adalah tahap keyakinan yang paling tinggi. Baik. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyatakan bahawa al-yaqin la yuzadu bisyak ini, ulama fiqh telah mengambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Ya, rawahu Muslim. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu merasai sesuatu di dalam perutnya, ya, maknanya rasa angin duk main-main, ya, maka timbul keraguan ke atasnya, adakah telah keluar sesuatu daripadanya atau tiada. Ya, selalunya keluar daripada perut ini angin kentut lah. Ya, baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, maka janganlah dia keluar daripada masjid, yakni jangan berhenti daripada salatnya sehinggalah dia mendengar suara atau merasai keluarnya angin, desiran angin. Ya, itu yang kita nak bezakan tahap keyakinan dengan syak. Syak tadi duk rasa benda duk main kat dalam perut, tapi yakinnya keluar kentut itu berdasarkan baunya, berdasarkan wujudnya suara, maka telah yakin bahawa batalnya solat. Jadi kita nak bezakan tahap keyakinan dengan syak ini. Baik. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ya, an Abi Sa'id Al-Khudri annahu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza shakka ahadukum fi salatihi فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح شك وليبني على ما استيقن. Rawahu Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu telah timbul syak di dalam salatnya, tidak diketahui lagi berapakah rakaatnya yang telah dilakukan, 3 atau 4, maka hendaklah buang yang syak, yakni ragu-ragu. Kemudian tunaikanlah atas apa yang telah diyakininya. Riwayat Imam Muslim. Baik. Jadi orang duk solat, selalu solat duk ragu-ragu ini, solat zuhur, asar, isyak. Ya. Maghrib tak sangat. Sebab maghrib tu memang 3 rakaat dah. Ya. Lepas tahiyat yang pertama, naik bangkit, habislah solat. Tapi yang selalu duk keliru ini, duk main ragu-ragu ini, solat zuhur, asar dan juga isyak. Tiba-tiba bangun, dah buat 3 ke buat 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tolak yang ragu-ragu itu dan tunaikanlah apa yang diyakini. Jadi tuan-tuan, mana yang yakin? Mesti kita yakin 3 datang dulu baru 4. Ya, 3 datang dulu baru 4. Jadi yang ketiga itu adalah benda yang yakin. Kita tunaikan satu lagi. Yang 4 tadi, masukkan yang keempat itu, barulah kita sujud sahwi. Sujud sahwi sebab apa? Sebab kelalaian kita. Baik.
Bagi dalil akal pula, ya, kalau kita nak tengok secara rasionalnya, jelas rasionalnya yakin itu lebih kuat daripada syak. Ya, keyakinan itu lebih kuat berbanding syak itu sendiri. Baik. Kerana pada yakin itu wujud hukuman yang putus, yakni qat'i, benda yang tak boleh dipertikaikan lagi, benda dah yakin. Dan pastinya maka ia tidak akan runtuh dengan syak sahaja. Ya, benda yang dah yakin, benda yang telah diputuskan, benda yang qat'i, tak boleh dipertikaikan lagi, tidak mudah ditolak dengan adanya syak. Ya, kita yakin sesuatu perkara yang kita lakukan itu adalah benda yang dah terputus, benda yang dah qat'i, maka tak ada lagi pertikaian selepas datangnya hukum qat'i. Baik. Kaedah-kaedah yang kita lihat, kita dapat lihat kaedah-kaedah yang muncul di bawah al-yaqin la yuzalu bisyak. Ya, al-yaqin la yuzalu bisyak itu adalah keyakinan tidak boleh dihapuskan dengan datangnya syak. Wujud hukum-hukum ataupun kaedah-kaedah cabang. Ya, yang pertama ya, kita lihat al-aslu baqa'un ma kana ala ma kana. Ya, al-aslu baqa'un ma kana ala ma kana. Yang bermaksud asal masalah ialah kekalnya sesuatu perkara di atas keadaan yang asal. Kalau hukum dia haram, asal dia adalah haram. Maknanya hukum itu bergantung kepada asal hukum sesuatu. Ya, sesuatu hukum adalah bergantung kepada asal sesuatu hukum. Baik. Nanti kita lihat contoh-contoh yang wujud di dalam kaedah al-aslu baqa'un ma kana ala ma kana. Ya, kaedah ini hampir sama maksudnya dengan kaedah al-istishab al-asl, yang mana artinya perlu dikekalkan keadaan yang telah sedia ada pada mana-mana waktu dan berterusan dalam semua waktu sehinggalah sabitnya terputus atau bertukarnya keadaan. Sebagai contohnya tuan-tuan, setiap yang diyakini taharahnya itu dan syak pada hadasnya, maka dia dianggap orang yang masih bersuci. Atau dia yakin bahawa berhadas dan syak pada taharahnya, maka dia dikira orang yang berhadas. Kalau kita duk yakin bahawa kita ini, ya, kita ini dah sucikan diri daripada hadas sesuatu, yang kita jatuh syak kepada hadas, ya, kita masih lagi belum menyucikan diri. Ya, kita yakin kita dah sucikan diri, tapi syak kita kepada orang yang masih lagi menanggung hadasnya. Jadi beratnya keyakinan itu dah jatuh kepada taharah, ia dikira masih bersuci. Ya, tapi kalau berat dia jatuh kepada berhadas, maka ia dikira berhadas lagi. Ya, kita lihat, ini mungkin nampak samar-samar lagi, tapi kita boleh lihat contoh yang lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang makan di akhir malam, ya, di akhir malam, dan syak tentang naiknya fajar, maka puasanya sah kerana asalnya malam itu kekal. Ya, ini masalah ketika mana bulan Ramadan. Dia duk ragu akan tentang naiknya fajar, tapi yang dia yakin bahawa dia makan di akhir malam. Jadi ulama menyatakan puasanya sah. Sebab apa? Kekalnya malam itu berpanjangan. Tak kiralah dia makan waktu mana pun sekali di dalam waktu malam, selagi mana dia yakin bahawa yang dia makan itu adalah waktu malam bukan siang, maka sah lagi puasa dia. Tapi kalau dia nampak bahawa belum lagi gelincirnya matahari, ghurubus syams, ya, belum lagi gelincirnya matahari, tapi dia dah buka puasa, ketika itu
batal puasanya, sebab dia yakin bahawa belum masuk malam. Ya, sebab itu di dalam Al-Quran Allah nyatakan, ya, macam mana kita nak bezakan antara waktu boleh buka dan waktu kena puasa. Ya, Allah nyatakan khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah nyatakan bahawa seperti benang hitam dan juga benang putih. Ya, khaytul abyad minal khaytil aswad, daripada benang hitam putih kepada benang hitam. Itulah tanda dia, ya, tentang masuknya waktu fajar. Kita boleh nampak, ya, jelas ya benang hitam. Kalau tak nampak benang hitam tu maknanya masih malam lagi lah. Dulu, tapi sekarang ni waktu malam kita boleh nampak benang hitam. Ya, sebab buka lampu nampak benang hitam. Baik. Kemudian wanita yang ditalak raj'i, ya, talak yang boleh dirujuk, mendakwa sucinya berlanjutan dan belum selesai iddahnya, maka dibenarkan dakwaannya dan dia masih lagi berhak mendapat nafkah iddah. Ya, wanita yang ditalak raj'i mendakwa dirinya masih suci, mendakwa sucinya berlanjutan, ya, mendakwa sucinya berlanjutan dan belum selesai iddahnya. Jadi yang diambil dakwaannya itu adalah wanita tersebut, bukan lelaki. Sebab asal masalah itu datang dekat wanita. Wanita yang tahu kedudukan sucinya, tempoh iddahnya, maka dakwaannya tersebut akan diguna pakai di dalam mahkamah bagi mendapatkan nafkah iddah. Baik. Kemudian masalah ataupun kaedah furu' yang berikutnya, al-aslul adam atau aslu fil umuri 'aridatun 'adam, yang bermaksud asal pada perkara-perkara yang baru muncul itu adalah tiada. Asal sesuatu perkara yang baru itu adalah tiada. Kita sebelum wujud di atas muka bumi ini kita tiada. Asal kita. Nah, yang nak mudah fahamnya, kita ni dulunya memang tiada. Kita dah ada sekarang ni, barulah wujud hukum-hukum terbaru. Baik. Jadi umumnya yang kita ketahui bahawa adamun itu lebih dahulu daripada wujud. Benda yang tiada itu lebih datang dahulu daripada benda yang baru, benda yang wujud. Maka setiap sesuatu yang didakwa munculnya dan wujudnya bererti didahului oleh adamun, didahului oleh perkara yang tiada. Justru itu, maka adamun yang didahului ke atas wujud itu, didakwa itu telah sabit dengan keyakinan. Ya, benda yang dah tiada lebih diyakini berbanding benda yang ada. Ke kita boleh jamin bahawa besok lusa kita akan dapat anak? Belum tentu lagi. Ya, pengantin baru kahwin, kemudian kita yakin bahawa selepas 9 bulan kita akan dapat anak. Belum wujud lagi. Ya, jadi belum wujud itu adalah benda yang belum diyakini, benda yang diyakini. Jadi benda yang diyakini itu lebih utama berbanding benda yang ada. Jelas? Itu yang dimaksudkan dengan kaedah al-aslu adamu. Ya, sebagai contohnya, contoh hukum yang termasuk di dalam al-aslul adamun ini adalah di dalam masalah mudharabah. Ya, masalah mudharabah, masalah kewangan ataupun muamalat. Baik. Apabila sahibul mal mendakwa ke atas amil qard atau keuntungan, sedangkan amil menafikan dakwaannya itu, maka hendaklah dibenarkan dakwaan menafikan dengan sumpah. Ya. Baik. Kerana keuntungan itu suatu yang baru datang. Ya, keuntungan itu adalah suatu benda yang baru datang. Kita masuk pelaburan. Dengan pelaburan itu kita akan memperoleh keuntungan. Tapi keuntungan itu hukumnya jatuh adalah perkara yang baru.
Asal-asal keuntungan adalah tiada. Jadi dakwaan kepada dakwaan apabila sahibul mal mendakwa, pemilik harta itu mendakwa ke atas amil qard, orang yang menguruskan pelaburan ini, maka dakwaan itu perlu dinafikan. Dakwaan itu hendaklah dibenarkan, bukan dinafikan, hendaklah dibenarkan dakwaan tersebut yang menafikan dengan sumpah. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana kedudukan sahibul mal tadi, pemilik harta tadi. Baik, kerana keuntungan yang dilihat benda yang baru datang, sedangkan keadaan asalnya yang diyakini sebelum qard atau mudarabah itu tiada untung dan adamu. Maknanya harta yang kita sebelum masuk pelaburan itu memang tak ada keuntungan. Jadi perlu dinafikan dengan adanya sumpah. Baik. Dan adamun itu bersifat mendahului daripada perkara yang wujud. Adamun mendahului daripada wujud. Benda yang tiada itu datang dahulu sebelum adanya sesuatu. Baik. Kemudian seseorang yang makan harta orang lain, seseorang yang makan harta orang lain, lalu ia mengatakan, kamu telah membenarkan aku makan. Kita ambil makanan orang lain, kemudian kita mendakwa bahawa orang tersebut membenarkan kita makan makanan tersebut, padahal dinafikan oleh tuan makanan tadi. Maka hendaklah ia diterima kata tuannya, kerana asalnya pada harta itu adalah haram. Kita ambil makanan orang lain tanpa izin dia adalah haram. Kemudian kita makan makanan harta tersebut, harta orang lain. Kemudian tuan punya harta datang mendakwa bahawa dia tidak benarkan makan makanan ini. Jadi apa yang perlu kita jatuhkan hukuman kat sini adalah kata-kata tuan punya makanan itu adalah benar. Sebab apa? Sebab pada asalnya makan makanan harta orang lain tanpa keizinan adalah haram. Ambil harta orang lain, tak kiralah ambil macam mana sekalipun, melalui GST ke, tak melalui GST ke, asal-asal ambil harta orang lain dengan cara ugutan, dengan cara haram, dengan cara yang tidak diizinkan, maka hukum asalnya adalah haram. Benda ni tak ada kaitan dengan politik. Tapi GST itu memang cukai yang menyatakan bahawa cukai yang haram, sebab penindasan. Sebab itu kita nak nyatakan bahawa Islam itu adalah sebaik-baik agama yang memperjuangkan keadilan. Islam ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ambil harta daripada hamba-Nya 2.5% saja tuan-tuan, iaitu zakat. Dan zakat ini seperti zakat perniagaan, zakat harta, tak kira apa jua zakat tuan-tuan, melainkan zakat fitrah. Ia dikenakan kepada orang yang kaya. Dan dengan kutipan zakat itu akan diagihkan kepada orang-orang yang berhak. Asnaf. Ada orang miskin, ada orang fakir, ada orang yang berjuang di jalan Allah fi sabilillah. Jadi mereka-mereka itu dikumpulkan harta orang kaya tadi, diagihkan kepada asnaf-asnaf di dalam Islam. Jadi itu merupakan keadilan. Adil ini kalau kita nak faham secara mudahnya, mengambil sesuatu dan letakkan pada tempatnya. Kopiah orang duk letak kat kaki, kena tak tempat dia? Tak adil tuan-tuan. Kalau letak kopiah di kaki, tak adil orang tersebut. Jadi yang mereka hendak menyatakan bahawa cukai GST ini adalah cukai yang berbentuk keadilan, tak kena tuan-tuan. Sebab orang miskin pun
kena cukai, orang kaya pun kena cukai. Yang kaya tak apalah, dia boleh bayar, berdebu dia bayar. Tapi orang miskin ni tak bayar cukai, tak boleh hidup dia, tuan-tuan. Bahkan saya sebagai seorang pelajar, saya pun kena cukai. Tuan-tuan tengok anak-anak universiti, anak-anak tuan-tuan yang duduk mengaji kat universiti, tanya kat dia, cukai, yuran yang dibayar oleh mereka itu termasuk cukai GST atau tidak? Saya mengaji di UKM, kena, tuan-tuan. Ya, kena bayar cukai. Baik. Jadi berbalik kepada asal sesuatu perkara itu, yang kita lihat, kalau harta tersebut tidak dibenarkan oleh orang lain, oleh pemilik harta tersebut, maka benda tersebut adalah haram. Sebab mengambil harta sesuatu, ambil sesuatu harta daripada orangnya, daripada pemiliknya secara tidak benar adalah haram. Baik. Kemudian suami isteri yang telah lama tinggal bersama, apabila si isteri mendakwa tidak diberi pakaian dan nafkah, maka dakwaan isteri itu akan diambil kira, kerana pada asal kedua perkara itu kekal tanggungjawab suami dan tidak ditunaikannya. Baik, ini masalah kalau datang seorang perempuan mendakwa bahawa suaminya tidak memberi nafkah, baik pakaiannya, baik tempat tinggalnya, tak kira apa jua tanggungjawab suami, maka dakwaan isteri itu diambil kira. Sebab apa? Sebab asal-asal tanggungjawab adalah merupakan tanggungjawab suami. Jadi dakwaan kepada suami tadi oleh isteri tadi dibenarkan. Kemudian contoh masalah lain ialah seorang bapa mengahwinkan anak perempuannya dengan anggapan anaknya masih gadis lagi, kemudian terbukti anaknya tidak dara lagi pada waktu akad tersebut dilakukan. Jadi keterangan 4 orang wanita tidak batal nikahnya, kerana boleh jadi darahnya hilang dalam keadaan dia membuat lapihan. Ya, ini masalah datang seseorang mendakwa perempuan ini masih tidak dara, ya, belum kata dalam keadaan tidak dara lagi, ya, oleh 4 orang perempuan yang mendakwanya. Jadi asal-asal masalah ini, perempuan itu masih lagi dalam keadaan dara, walaupun darahnya pecah. Ya, darahnya pecah sebab apa? Mungkin barangkali terlalu aktif sangat dalam bersukan. Boleh jadi dalam keadaan dia bersukan itu terlalu lasak, menyebabkan hilangnya darah, terkoyaknya darah. Jadi itu yang didakwa oleh 4 orang wanita, bahawa anak yang hendak dikahwinkan ini tidak dara. Tetapi asal-asal masalah dia masih dara. Jadi yang diambil adalah masih lagi dara, melainkan datangnya satu keyakinan yang baru. Ya, datang satu keyakinan yang baru bahawa doktor telah mengesahkan bahawa dia ni tidak dara, hasil daripada kajian klinikal ke, barulah keyakinan itu boleh membatalkan asal-asal masalah tadi. Sebagai contoh yang lain, tuan-tuan, ya, kita masuk dalam hutan, lupa nak bawa kompos. Kemudian yang A kata kiblat belah sini, B pula kata kiblat depan ni, C kata sebelah sini, D kata belakang. Jadi mereka itu semua ijtihad. Ya, mereka semua ijtihad. Ijtihad tidak boleh membatalkan ijtihad. Ya, orang yang berijtihad tidak boleh membatalkan ijtihad yang lain. Sebab ijtihad itu datang daripada keyakinan, berdasarkan ilmu-ilmu yang dia ada. Kemudian datang orang yang kelima, bawa kompas. Oh, dia kata kiblat sebelah sini.
batal solat semua ni kena ikut kiblat yang ni. Sebab apa? Keyakinan dah datang berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kompos katakan dia ada, maka ijtihad tadi terbatal. Keyakinan tadi boleh dibatalkan dengan datangnya bukti yang baru, seperti mana ujian klinikal. Baik. Kemudian suami isteri bertelingkah dalam kes hubungan kelamin. Isteri mendakwa telah berlakunya hubungan kelamin sedangkan suami menafikannya. Maka penafian suami diambil kira kerana pada asal belum berlaku hubungan kelamin. Ya, ini masalah rumah tangga. Isteri dakwa dah berlaku hubungan kelamin, tapi suami menafikan. Jadi keterangan mana yang hendak diambil pakai? Mestilah keterangan daripada suami. Ya, ke orang perempuan boleh saja-saja. Saya belum kahwin, tuan-tuan ramai yang dah kahwin. Jadi yang mana datang dulu? Mesti laki mendatangi perempuan. Ya? Baik, jadi barulah terhasilnya hubungan kelamin. Jadi dakwaan suami itu yang diterima pakai berbanding keterangan daripada isteri. Sebab asal-asal belum adanya hubungan kelamin. Pada asal kes tersebut belum adanya hubungan kelamin. Baik. Bagi kaedah furuk yang berikutnya, al-aslu bara'atuz zimmah. Ya, al-aslu bara'atuz zimmah. Asal masalah seseorang itu bebas daripada tanggungjawab dan tidak iltizam dengan apa-apa hak. Asal sesuatu masalah, ya, asal sesuatu masalah itu seseorang itu mestilah bebas daripada tanggungjawab. Kita sebelum kita tiada, kita bebas daripada tanggungjawab kita hendak mengerjakan solat. Tetapi setelah adanya kita diwajibkan menanggung ataupun menunaikan tanggungjawab kita selaku orang Islam kena solat. Baik. Jadi contoh bagi hukum yang termasuk di dalam kaedah al-aslu bara'atuz zimmah ini, seperti mana kita lihat, apabila pendakwaan gagal mengemukakan keterangan, maka yamin, sumpah akan diminta daripada orang yang kena dakwa. Tetapi kalau dakwaan, kalau dia enggan bersumpah, tidak boleh dihukumkan ke atasnya berdasarkan engganan itu, kerana pada asalnya zimmah itu bebas daripada tanggungjawab. Oleh itu perlu dikembalikan sumpah kepada orang yang mendakwa. Benda ini terlibat dengan masalah yang kita lihat, dakwaan yang dinafikan, kemudian perlu bersumpah. Ya, benda ini kalau kita lihat dalam kaedah lainnya, kita akan jumpa satu kaedah al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Ya, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Benda ni terlibat dengan kes bab keterangan, bab beban pembuktian dan juga bab sumpah. Ya, kalau tuan-tuan lihat dalam kes di mahkamah, ya, apa yang Islam ajarkan, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, beban pembuktian itu jatuh ke atas orang yang mendakwa. Wal bayyinatu al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankara, dan sumpah itu jatuh kepada orang yang enggan ataupun orang yang tidak bersetuju dengan dakwaan tadi. Ya, jadi sepatutnya orang yang mendakwa itu tidak perlu bersumpah. Tapi pernah berlaku dalam negara, saya ingat negara Mongolia barangkali. Ya, orang yang mendakwa pula pergi bersumpah, sedangkan beban pembuktian itu jatuh ke atas orang yang mendakwa, dan sumpah itu jatuh kepada orang yang didakwa. Dah terbalik
sistem yang diamalkan. Maka tak betul tuan-tuan. Kita lah yang mendakwa, kita jugalah nak pergi sumpah. Tak boleh tuan-tuan. Jadi dalam masalah ini, ya, al-yamin atau sumpah itu akan diminta daripada orang yang kena dakwa. Tetapi kalaulah keengganan dia bersumpah, ya, kalaulah orang yang kena dakwa itu enggan untuk bersumpah, maka sumpah itu akan dikembalikan semula kepada orang yang mendakwa. Dia akan bersumpah sebagaimana? Dia akan menyatakan wallahi wa billahi wa tallahi bahawa dakwaan aku ini adalah benar. Itu menurut Islam. Ya, kalaulah orang yang membawa beban pembuktian itu, ya, orang yang mendakwa itu dah bawa semua beban pembuktian, kemudian orang yang menafikan ini perlu mendakwa, perlu menafikan dengan cara sumpah. Tetapi kalau dia enggan untuk bersumpah, enggan untuk menyatakan sumpah itu, sumpah tadi akan dikembalikan orang yang mendakwa dengan menyatakan bahawa wallahi wa billahi wa tallahi bahawa dakwaan aku ini adalah benar. Kalau tidak benar, laknat Allah ke atas diriku. Itu cara dia. Dan gugurlah kes. Ya, gugur kes. Tak perlu dipanjangkan lagi. Tapi ini sumpahan itu orang yang mendakwa pula yang bersumpah. Tak cukup dekat Malaysia, pergi ke Saudi, pergi ke tanah haram. Tak betul cara tu tuan-tuan. Ya, baik. Mendakwa orang tu kafir, macam kata mendakwa orang tu bukan Islam. Orang yang mendakwa tu kena sumpah. Bagi kes mendakwa seseorang itu tidak Islam ataupun akidah yang rosak, kita boleh datangkan, ya, kita boleh datangkan apa bukti-bukti yang menyatakan dia itu telah rosak akidah. Sebagai contoh, dia nyatakan bahawa aku membesar kerana seseorang, aku dapat makan, aku berjaya, ya, kerana pemimpin yang ada pada hari ini, ya, hasil daripada perjuangan pemimpin hari ini. Jadi rosak akidah dia. Sedangkan dia membesar, dia boleh hidup, dia boleh makan, adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita datangkan bukti tadi. Ya, kita datang balikkan bukti tadi. Tapi kita kena ingat, mengkafirkan seseorang itu boleh jadi barangkali kita yang kafir. Sebab hukum mengkafirkan seseorang itu adalah haram. Ya, mengkafirkan seseorang itu adalah haram. Melainkan datangnya bukti-bukti, ya, melainkan datangnya, contoh sebagai saya bagi tadi, ujian klinikal, memang dah sah bahawa dia ini telah melakukan hubungan kelamin. Memang dah sah bahawa dia ini mengidap penyakit sekian-sekian. Jadi, adakah kita hendak menolak dengan bukti-bukti yang ada ini? Tidak. Ya, tidak boleh ditolak. Jadi berbalik kepada masalah mengkafirkan orang. Kalau betul dakwaan, datangkan bukti. Jika terbukti dia telah jatuh kafir ataupun rosak akidahnya, ya, maka orang yang didakwa tadi perlu menyatakan pendirian dia. Sama ada dia hendak berkata sedemikian, adakah dia merujuk kepada kejadian itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Kalau katakan memang dia hendak maksudkan begitu, maknanya betul rosak akidah dia dan dia diberi peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk pula dalam bab hukum hudud. Ya, hukum hudud ini had-had ataupun ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dakwaan di depan hakim, di depan qadi, menyatakan bahawa dia ini telah rosak akidah. Lalu hakim perlu untuk menyuruh dia bertaubat. Ya, perlu untuk menyuruh dia bertaubat. Dan diberi peluang selama 3 hari untuk bertaubat. Masuk hari ketiga, ya, masuk hari ketiga, cakap kat dia, dah bertaubat belum? Kalau dia belum bertaubat lagi, diberi peluang lagi.
Kalau besok pagi tak bertaubat juga, hukuman pancung jatuh ke atas dia. Kita tuan-tuan, kalau dengar hukuman pancung ni,